Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. InsyaAllah kita dengar beberapa buah hadis mengenai kelebihan ayat kursi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaAllah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala suratul Baqarah fiha ayatun sayyidatu ayil Quran la tuqra'u fi baitin wa fihi syaitan illa kharaja minhu ayatul kursi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terdapat satu ayat dalam surah Al-Baqarah yang merupakan penghulu bagi ayat-ayat Al-Quran. Sebaik saja ayat itu dibacakan dalam mana-mana rumah, sedangkan dalam rumah itu ada syaitan, maka syaitan itu akan terus keluar. Ayat itu ialah ayat kursi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terdapat satu ayat dalam surah Al-Baqarah yang merupakan penghulu bagi ayat-ayat Al-Quran. Sebaik saja ayat itu dibacakan dalam mana-mana rumah, sedangkan dalam rumah itu ada syaitan, maka syaitan akan terus keluar. Ayat itu ialah ayat kursi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifzi zakati Ramadan fa'atani atin faja'ala yahsu min at-ta'am fa'akhadhtuhu wa qultu la arfa'annaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni muhtajun wa alayya 'iyalun wa li hajatun shadidatun qala fa khallaytuhu anhu fa asbahtu fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya Aba Hurairah ma fa'ala asiruka al-bahirah qala qultu ya Rasulullah syaka hajatan shadidatan wa 'iyalan farahimtu fa khallaytu sabilahu qala ama innahu qad kadzabaka wa sayaudu fa araftu annahu sayaudu liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu sayaudu farasat faja'a yahsu min at-ta'am fa akhadhtuhu fa qultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala da'ni fa inni muhtajun wa alayya 'iyalun la a'udu farahimtuhu fa khallaytu sabilahu fa asbahtu fa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Hurairah ma fa'ala athiruka qultu ya Rasulullah syaka hajatan shadidatan wa 'iyalan farahimtuhu fa khallaytu sabilahu qala ama innahu qad kadzabaka wa sayaudu فرصدته الثالثة فجعل يصف من الطعام فأخذته فقلت لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر 3 مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هن قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك الباحرة قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ما هي قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح وكانوا أحرص شيء على الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة قال لا قال ذاك الشيطان. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melantik saya untuk menjaga harta zakat fitrah. Seorang lelaki telah datang dan mula meraup bijirin daripada harta zakat itu dengan kedua tangannya. Saya telah menangkapnya dan berkata kepadanya, saya mesti bawa kamu kepada Rasulullah. Dia berkata, saya ini seorang yang berhajat. Saya menanggung ahli keluarga dan saya sangat memerlukan. Sayyidina Abu Hurairah berkata, lantas saya telah melepaskannya.
Setelah pagi hari saya telah berjumpa Nabi dan baginda telah berkata kepada saya, wahai Abu Hurairah, apakah yang telah dilakukan oleh tawanan kamu semalam? Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan peristiwa ini pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pun menjawab, ya Rasulullah, dia telah mengadu keadaannya yang sangat memerlukan dan dia menanggung ahli keluarganya. Maka saya telah berasa kasihan terhadapnya, maka saya telah melepaskannya. Baginda bersabda, jaga-jagalah. Dia telah membohongimu dan dia akan datang lagi. Lantaran sabdaan Nabi itu, saya telah meyakini bahawa dia pasti akan datang. Maka saya telah menunggunya. Dia datang lagi dan mula meraup bijirin dengan kedua tangannya. Saya telah menangkapnya dan berkata, saya mesti membawa kamu berjumpa Nabi. Dia berkata, tolonglah lepaskan saya. Saya sangat memerlukan dan saya menanggung ahli keluarga saya. Saya tidak akan datang lagi. Lantaran itu saya telah berasa kasihan kepadanya, maka saya telah melepaskannya. Apabila pagi baginda bersabda pada saya, ya Abu Hurairah, apa yang telah dilakukan oleh tawananmu? Saya menjawab, ya Rasulullah, dia mengadu keadaan keluarganya, memerlukan dan dia menanggung seraan ahli keluarganya. Maka saya telah berasa kasihan terhadapnya, lalu saya melepaskannya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, berhati-hatilah, dia telah membohongi kamu dan dia akan datang lagi. Lantaran itu saya telah terus menunggunya. Dia datang lagi dan meraup bijirin dengan kedua tangannya. Saya telah menangkap dan berkata, saya mesti membawa kamu berjumpa Nabi. Ini kali yang ketiga dan terakhir kamu berjanji bahawa kamu tidak akan datang, tapi kamu datang juga. Dia berkata, lepaskanlah saya akan mengajarkan kamu ayat-ayat yang dengan perantaraannya Allah akan memberi manfaat pada kamu. Saya bertanya, apakah ayat itu? Dia menjawab, apabila kamu hendak berbaring di tempat tidur kamu, maka bacalah ayat kursi. Maka Allah akan mengutuskan untuk kamu seorang penjaga dan syaitan tidak akan dapat menghampiri kamu sehingga subuh. Lantaran itu saya telah melepaskannya. Pada waktu pagi baginda bertanya kepada saya, apakah yang telah dilakukan oleh tawanan kamu semalam? Saya menjawab, dia katakan kepada saya bahawa dia akan ajar pada saya ayat yang dengan perantaranya Allah akan memberi manfaat pada saya. Maka pada kali ini pun saya melepaskannya. Baginda bertanya, apakah ayat itu? Saya menjawab, dia berkata bahawa apabila kamu hendak baring di tempat tidur, maka bacalah ayat kursi sehingga akhir. Maka Allah akan utuskan seorang penjaga untuk kamu sehingga ke subuh tidak ada syaitan yang boleh menghampiri kamu. Perawi mengatakan bahawa para sahabat sangat gemar terhadap perkara kebaikan. Oleh itu pada kali terakhir setelah mendengar perkara kebaikan, tawanan itu dilepaskan. Baginda Rasulullah SAW bersabda, dengarlah. Dia telah bercakap benar dengan kamu walaupun dia pendusta besar. Wahai Abu Hurairah, adakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara semenjak 3 malam? Saya menjawab, saya tidak tahu. Baginda Rasulullah SAW bersabda, dialah syaitan yang datang dengan tipu daya untuk mengurangkan harta zakat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Sayyidina Abu Ayyub Ansari, syaitan telah berkata, apabila kamu masuki rumah, bacalah ayat-ayat ini. Nescaya syaitan, jin dan seumpamanya tidak akan menghampirimu. Hadis riwayat Tirmizi. Alhamdulillah, kita telah dengar dua hadis mengenai kelebihan ayat kursi. Mana Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara kita daripada syaitan. Satu hadis tu syaitan sendiri yang ajar pada sahabat mengenai kelebihan ayat kursi. Manakala kita baca nak tidur, Allah akan pelihara kita daripada syaitan, jin dan sebagainya, daripada makhluk-makhluk kejahatan makhluk. Allah akan pelihara kita malam tu. Jadi mudah-mudahanlah kita, Allah SWT beri taufik dan hidayat untuk kita amalkan baca ayat kursi, insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah. Astaghfirullah.